Ya, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Dia nak tanya, sukan apa yang Dr. Jazz buat? Saya suka, saya minat. Tapi masalahnya tak tahu nak jaga kesihatan macam mana. Kadang-kadang pergi jogging, terjatuh pula, terselih juga. Tak tahu cara-cara nak menjaga kesihatan atau menjaga diri kita. Dari segi keselamatan. Bukan setakat riadah semata-mata. Kena tahu apa sebenarnya yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita pagi ini sangat bertuah dapat berbicara dengan seorang wakil daripada ASN, Institut Sukan Negara. Kita nak lebih tahu lebih lanjut tentang sports medicine ataupun perubatan dalam bidang sukan. Jadi kita sebenarnya pagi ini dapat berbicara dengan Encik Muhammad Nizam Ahmad Fazli, Ketua Pusat Psikologi Sukan. Selamat pagi. Terima kasih pagi ini bersama kami. Psikologi sukan, apa sebenarnya yang dalam box scope tu? Okey, kalau first of all saya nak mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada Institut Sukan Negara untuk mewar-warkan tentang conference Sport Medicine, Sport Science Conference. Sebenarnya kalau skop, kalau tanya saya pasal psikologi sukan ni, sebenarnya satu benda yang sangat subjektif. Actually satu benda yang berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan perasaan dan sebagainya. So secara kalau diberi istilah dalam buku tu, kita panggil satu bidang kajian berkaitan dengan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi prestasi atlet semasa pertandingan ataupun latihan. Apa antara yang akan dibentangkan? Sebab kita ada banyak nama-nama besar di sini. Profesor Ramawan UK, Profesor Andy Lane dari UK juga, dan juga kita ada Profesor Ahmadiyah Dr. Alexander dari USM. Jadi apa antara yang dibincangkan untuk acara itu? Untuk conference pada kali ini, kita dah mendapat lebih daripada 10 orang penceramah daripada seluruh dunia, termasuk daripada negara kita sendiri, okey, yang akan membincangkan daripada seluruh topik yang ada dalam sains sukan, psikologi sukan, fisiologi sukan, biomekanik dan sebagainya. So mereka ni akan membentangkan tentang field yang mereka expert. Okey. So sebagai contohnya macam Profesor Dieter Hepfer daripada Germany dan juga Profesor Andy Lane daripada UK. Kedua-duanya akan membincangkan berkaitan dengan psikologi sukan. So saya lebih sebab saya mengenali mereka, so saya lebih mudah beritahu tentang mereka lah. So kedua-dua mereka akan datang ke sini dan akan membentangkan tentang tentang bagaimana share tentang dia punya knowledge berkaitan dengan psikologi sukan. Bukan senang nak masuk sebelum game tu, sebab kita punya mental. Psikologi dengar pun kita dah risau sebab psikologi kan. Jadi actually saya berkaitan dengan bayaran, bagaimana kalau kita nak menjadi peserta. Okey, peserta untuk student kita buat ada dalam di sini dia bagi tahu bahawa untuk peserta student kita letakkan sebagai local student adalah RM200, RM250 lah normal rate sekarang sebab dia dah early bird dah habis. So sekarang ni RM250. Okey, untuk international student USD 250. Untuk local participant RM500 dan juga untuk international participant USD 550 lah. Okey. Dan sebenarnya boleh pergi ke laman web isn.gov.my ataupun boleh ke facebook.com/smss2011. Dan kalau cakap tentang psikologi sukan, ramai yang sebelum game kita, sebelum masuk game tu, dah lepas game tu pun psikologi terganggu lagi kan. Jadi siapa sebenarnya yang mahu ditarik untuk menjadi sebahagian daripada peserta ni, atlet ataupun jurulatih? Siapa yang diinginkan berkumpul untuk sasarannya? Okey, kumpulan sasaran sebenarnya kita sasarkan kepada mereka yang terlibat dalam bidang sukan. Tak kira sama ada jurulatih ataupun atlet dan sebagainya, sebab himpunan mereka ni yang memastikan sesuatu kejayaan sukan. Tak semestinya atlet is satu mereka yang bertanding, tetapi persiapan untuk mempersiapkan seseorang atlet itu betul-betul masuklah dengan pengurus sukan, jurulatih dan sebagainya, dan juga ahli-ahli akademik daripada sistem keliling tu. Yes, yang berminatlah berkaitan dengan sukan. Macam contohnya siapa saja yang Zaliha sendiri kan berminat menunggang kuda. Saya pun nak kongsi dengan Zaliha kan. Bagaimana segi persediaan psikologi, bagaimana sebenarnya Zaliha? Mungkin Zaliha pula berkongsi. Tak macam sebab baca kita kena memberi kebarangkalian untuk injury, kecederaan dan sebagainya kan. Jadi macam mana ini boleh dikongsikan dengan rakyat Malaysia yang begitu, sebab sukan ni menyatu padukan kita
kita semua. Kalau cakap pasal sukan dan semua ni akan cerita benda yang sama. Jadi macam mana? Kalau macam saya tadi you cakap you dalam bidang kuda dan sebagainya. Saya ada sebelum ni pada tahun 2008 saya pernah terlibat dengan FEI Endurance di Terengganu. So bila berada di sana bersama dengan tuanku sekarang ni, dia berada di sana. So di sana apa yang saya belajar adalah the first thing all the riders said to me is you have to talk to the horse. Okay, that's the most important thing. Talk to the horse because kuda tu boleh menjiwai apa yang kita rasa. So that's the first things yang apa yang seseorang atlet itu perlu ada ataupun perlu fahami untuk ride. That's why because keselamatan adalah bergantung kepada kuda. Kalau basikal, keselamatan itu bergantung kepada basikal. So itu adalah yang paling penting. Kalau bola sepak, permainan kesayangan rakyat Malaysia kan. Jadi macam mana sebenarnya ini boleh dimajukan lagi dari segi kemajuan atlet, kemajuan cara latihan dan sebagainya. Adakah ini juga dibincangkan dalam persidangan? Dalam persidangan ni insya-Allah benda-benda ini akan dibincangkan sebab salah satu daripada target kita buat persidangan ataupun conference ni adalah sebagai persiapan untuk Olimpik pada tahun hadapan. So ini adalah kali yang kelima ASN menjalankan conference. So ini adalah kesinambungan daripada yang sebelumnya dan juga persiapan kepada satu Sukan SEA pada hujung tahun ini dan juga pada Sukan Olimpik pada tahun hadapan. Juga merupakan persiapan mental lah kepada atlet-atlet kita. Cik Niza berkaitan dengan persidangan ini kan. Jadi apakah harapan ataupun dalam persidangan ini apakah target yang kita dapat selepas ini? Okey. First of all memang saya target datanglah beramai-ramai untuk support Sport Science Sport Medicine Conference ASN ni. Okey. Selain daripada itu apa yang saya harapkan adalah ilmu yang diberikan oleh mereka 13 orang lebih daripada 13 actually. 13 slot. Okey, lebih daripada 13 orang untuk penceramah jemputan yang kita panggil ini. Saya harap mereka-mereka yang hadir ataupun partisipan yang hadir ini dapat mengguna pakai ataupun memperolehi maklumat yang terbaru dan juga terkini berkaitan dengan sport medicine dan juga sport science actually. Sebab kalau nak difikirkan, ini adalah satu masa yang sangat baik ataupun terbaik sebab kita dah kumpulkan ke-13 watak besar dalam bidang sport medicine dan sport science ini untuk dikongsikan bersama dengan rakyat Malaysia. Bagaimana pula dengan atlet kita? Ada tak atlet-atlet besar yang akan datang berkongsi pengalaman mereka? Ada jurulatih yang ada slot-slot yang kita buat antaranya adalah bersama dengan jurulatih P. Arif Alagan. Okey, so dia akan berada pada hari ketiga pada 30 hari bulan. So kita juga akan lihat perspektif daripada segi bagaimana jurulatih menggunakan komponen sport medicine dan juga sport science ini yang boleh kontribut kepada prestasi sukan mereka. Jadi saya memang berminat juga lah dengan sukan ni kan. Katakan kita nak menulis jurnal dan sebagainya. Ada harapan tak kita nak masuk ke dalam dia sekali? Tak sempat lagi lah. Tapi kalau kita nak selepas itu yang berminat profesor-profesor di luar sana, mungkin yang masih ingin menyumbangkan artikel-artikel di sini. Selepas conference ya. Hala tujuannya. Selain daripada sport medicine dan sport science conference ini, kita juga ASN juga menerbitkan ASN Journal. So jadi mana-mana academician yang berada di luar boleh menghantar artikel mereka ataupun jurnal mereka untuk di-review ataupun untuk disemak dan juga dan dimasukkan di dalam ASN Journal. Selain daripada atlet, apakah sebenarnya masa depan dalam bidang kerjaya dalam bidang sukan di Malaysia ni? Potensi yang ada sebenarnya yang kita tak tahu. Sebenarnya kalau daripada segi atlet, sekiranya dia, ini pendapat saya lah. Kalau psikologis tu, saya lebih suka kalau dia datang daripada segi atlet sebab dia mengetahui apa yang atlet itu rasa dan dia telah mengalami satu proses di mana atlet itu berada dalam keadaan yang sepatutnya. Alright. So lebih mudah dia bercakap dengan atlet yang lain. Sebab dia mengalami perasaan tu. Terima kasih kepada tamu kita Muhammad Niza. Okey, jangan lupa 27 hingga 30 September di JW Marriott. Anda boleh terus ke asn.gov.my untuk mendapatkan boran juga lebih banyak maklumat lanjut. Kita jadilah memajukan lagi bidang sukan negara dengan lebih banyak pengetahuan dan apa kata orang, knowledge is power, ilmu itu kuasa. Jadi jangan lupa jadi sebahagian daripada persidangan ini. Terima kasih ya Cik Muhammad Niza bersama kita.